Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita mulakan kuliah subuh kitab Riyadhus Shalihin pada pagi ini dengan sama-sama membacakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah kita dapat sama-sama berkuliah subuh pada pagi ini di tahun 2021. Ini kitab Riyadhus Shalihin yang kita telah mulakan pada tahun 2020 Jadi dah 2 minggu kita berehat dan kita sambung kitab Riyadhus Shalihin, satu kitab besar susunan Imam Nawawi. Kita dah belajar, kita dah berkenalan, kita dah mengetahui siapa Imam Nawawi, dan kita sekarang ni berada di bab 2 kitab Riyadhus Shalihin. Bab 2 kitab Riyadhus Shalihin. Saya Bapak ulang balik sikit. Kitab Riyadhus Shalihin ni adalah kitab hadis-hadis sahih yang disusun oleh Imam Nawawi, imam besar kita. Dan Imam Nawawi susun sehingga kepada 372 bab. Sekarang kita berada di bab 2. Babut Taubah, bab taubat. Bapak undur sikit sebab kita dah 2 minggu cuti sebab bapak balik kampung dengan minggu lepas kuarantin. Jadi bab taubat ni bab 2. Imam Nawawi letak bab taubat ni di bab 2 dan juga bab yang terakhir. Bab 372 ada satu lagi bab berkenaan dengan taubat ni. Bab awal dengan bab akhir. Kalau tengok bab 372 kitab Riyadhus Shalihin ni, bab 371 dan 372 tajuk dia perintah istighfar dan keutamaannya. Tapi yang ini bab taubat. Ada sebab, mungkin ada sebab-sebab yang kita harus belajarlah kenapa Imam Nawawi pecahkan kepada 2 bab taubat. Dan bapak juga dah bagi sikit pengenalan berkaitan dengan taubat ni, betapa pentingnya kita memahami bagaimana taubat Islam melihat taubat tu macam mana. Islam memberikan definisi taubat tu macam mana. Sebab taubat ni dia kalau adalah satu daripada perbezaan besar dalam ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama, bapak dah cerita dalam kuliah yang lalu. Kalau orang Kristian ni, kalau mungkin nanti Abid ke Akidah keluar di tempat kerja, ada berkenalan dengan kawan-kawan Kristian yang taat kepada Kristian, dia akan particular. Dia akan, kalau dia nak belajar pasal Islam, ataupun kalau dia nak mungkin dia nak mempengaruhi kita kan, dia akan tanya bab taubat ni macam mana. Macam mana orang Islam bertaubat. Sebab orang Kristian ni macam mana dia bertaubat. Orang Kristian ni yang pertama, dia ada agak menarik, bukan menarik, agak lucu sikit lah. Dia dosa-dosa umat manusia ni telah diampunkan, telah diambil oleh Jesus, Nabi Isa yang dikatakan adalah anak Tuhan. Jadi bagaimana bila dah diambil, orang-orang Kristian yang hendak menebus dosa dia pergi gereja. Pernah tengok movie orang putih tak? Orang putih pergi gereja.
kan dia ada bilik dia. Dia akan selak pintu tu, church, padri tu kat dalam. Jadi dia akan cakap lah, dosa-dosa ni, dosa-dosa ni. Jadi apa, padri tu akan dengar. Kemudian pagi padri tu akan terus settlekan dosa-dosa dia. Mudah orang Kristian ni. Kalau orang Cina macam mana orang Cina? Agama Buddha. Bakar kertas. Bakar kertas. Bakar kertas tu antara cara kaedah dia menghapuskan dosa dia. Orang Hindu macam mana? Orang Hindu bawa tak berapa nak tahu lah. Kena yang masih hutan Buddha kan. Bakar Jadi Islam ni kita tidak ada perantaraan ya. Ini sangat-sangat kritikal ya. Islam kena ada satu akidah. Satu tunjang akidah kita yang paling utama adalah kita ni berkomunikasi, berdialog, meminta bertaubat direct pada Allah Rabbul Jalil. Direct tak ada dinding, tak ada melalui siapa-siapa. Dalam kuliah yang lepas Bapak sebut ada 3 syarat taubat. Ni ulang kaji sikit Berhenti daripada melakukan maksiat, menyesal dan berniat bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Ini 3 syarat taubat untuk dosa-dosa kita kepada dengan Allah. Manakala ada satu syarat tambahan, iaitu dosa-dosa kita sesama manusia. Syarat tambahan dia apa? Kalau kita dosa kita mengumpat, dosa kita dengki, dosa kita menfitnah sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sesama umat Islam, kita hendaklah meminta maaf dalam meminta maaf. Jumpa dia minta maaf. Cara minta maaf ni ada perselisihan pendapat ulama lah. Ada ulama yang mengatakan kita cukup secara general okey, tapi ada setengah pandangan ulama kena bagi tahu dosa apa yang kita dah buat kat dia. Ulama yang berpandangan kita minta secara umum tu adalah maslahat dia, takut kalau kita sebut semua dosa-dosa kita pada orang yang kita maaf, takut akan membangkitkan kembali luka lama dia ke, kemarahan dia ke. Langsung dia tak maafkan, kita ungkit balik. Iya ke kau buat dulu? Jadi dah jadi spoil pula. Jadi ada pendapat ulama, cukuplah kita bertaubat kepada Allah dan kita meminta maaf secara umum kepada dia, khususnya di hari raya Aidilfitri kalau sesama umat Islam dengan saudara mara. Sebab tu mungkin Abid Fadil kakak tak pernah nampak macam mana orang Jawa minta maaf semasa hari raya. Pernah nampak tak? Sangat-sangat klasik. Orang Jawa bukan orang Jawa macam bapak yang muda-muda ni, yang tua-tua dia akan pergi dekat, dia akan macam berbisik. Adalah lafaz dia. Kalau nak tanya detail balik kampung ni, tanya Nyai. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaklah kamu memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan bawa tambah satu lagi ayat Ini pendek. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ni surah tu kat mana? Tahulah. Juz 28. Posisi dia kat mana surah At-Tahrim? Sebelum At-Taghabun. Dia surah At-Tahrim ni selalu kita jumpa tapi kita selalu tak baca. Kita baca Al-Mulk sebelah dia. At-Tahrim ni kita abaikan. Kita jarang mendalami surah At-Tahrim. Bapak pun tak berapa. Jadi surah At-Tahrim ni sebelah surah Al-Mulk. Ayat ke-8.
Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dan dengan sebenar-benar taubat. Ni Allah suruh kita bertaubat. Sebenar-benar taubat. Jadi ketiga-tiga ayat ni dia menyuruh bertaubat, tapi dengan apa? Suruhan ni dengan ayat yang berbeza. Ayat yang pertama supaya kamu berjaya. Ayat yang kedua Allah bezakan memohon keampunan dengan bertaubat. Ayat ni menarik kena kaji. Siapa ahli-ahli tadabbur kat sini? Dan hendaklah kamu memohon keampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Kenapa Allah asingkan? Ini kena ilmu kena tadabbur ayat tu. Dan yang ketiga, dan bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubatan nasuha tu sebenar-benar taubat. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong masuk ke Telegram